Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kami memulakan perbincangan pada hari ini, saya akan mulakan dengan soal penting. Anak nelayan menuju muara mencari ikan dengan perahu. Teman-teman seperjuangan semua, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nurul Ain binti Nazim dan dua lagi rakan saya iaitu Nama saya Nurin Fatihah binti Ismail. Nama saya Muhammad Amin bin Anwar. Baiklah, yang seterusnya kita akan terus kepada tajuk yang pertama iaitu saya akan menerangkan berkaitan dengan maksud puisi kanak-kanak. Puisi kanak-kanak adalah satu genre yang mempunyai kerangka dan ciri-ciri tersendiri. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kita dapat lihat puisi dan lagu amat mempengaruhi kehidupan kanak-kanak di kelas sekolah. Puisi dan lagu mampu memberikan keriangan serta membantu kanak-kanak dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam aspek pendidikan sasiah diri dan juga moral mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Nurin untuk menerangkan pula fungsi puisi kanak-kanak. Baiklah, terima kasih saudari Ain. Kita lihat pula pada fungsi puisi kanak-kanak. Fungsi yang pertama ialah puisi kanak-kanak dapat memberi pendidikan atau pengajaran serta nasihat kepada kanak-kanak. Puisi ini boleh membawa kesedaran dan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil tahu tentang nilai-nilai moral yang dibawa dalam setiap karya, tidak kira puisi moden ataupun tradisional. Selain itu, puisi kanak-kanak berfungsi sebagai hiburan. Menurut Haviland pada tahun 1972, puisi kanak-kanak mesti mempunyai sifat cerita yang menghiburkan, bertolak daripada ruang dan pengalaman seharian mereka dan juga memiliki unsur-unsur fantasi dan imajinatif. Keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak yang tersusun di dalam puisi kanak-kanak itu dapat menghasilkan hiburan. Kemampuan puisi tersebut untuk membelai emosi pembaca dan pendengar juga membawa kepada hiburan. Namun begitu, puisi ini boleh dijadikan sebagai hiburan yang lebih menarik jika kanak-kanak membuat persembahan lakonan yang berkisar kepada realiti dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, puisi kanak-kanak juga berfungsi sebagai perkembangan bahasa dan komunikasi, di mana menurut Khairuddin Muhammad dan Adnan Ayub pada tahun 2013, puisi kanak-kanak boleh digunakan sebagai medium yang dapat membantu perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Ini boleh dilakukan melalui pembacaan secara mekanis kepada kanak-kanak di bilik darjah. Melalui aktiviti bacaan tersebut, kanak-kanak akan berpeluang mendengar sebutan yang betul, menyatakan idea atau pendapat melalui perbincangan, menceritakan semula serta melukis puisi yang telah didengar atau yang telah dibaca oleh mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Amir. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita nak buat aktiviti yang lain boleh. Kita akan menyanyi lagu Orang Sayang. Semua tahu tak lagu Orang Sayang? Tahu! Kita akan menyanyi lagu Orang Sayang. Semua dah sedia? Sedia!
Sebenarnya ada pertanyaannya. Lagu ini menceritakan tentang kita mestilah tidak berlagak sombong ketika ada kesalahan sudah dapat teguran. Kita juga murid-murid juga perlulah mengenal jasa atau budi orang yang telah menolong kita. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Baik, berdasarkan simulasi yang pertama tadi, saya menggunakan lagu Rasa Sayang Hey. Di sini terdapat lirik lagu Rasa Sayang Hey. Seterusnya. Baik, lagu Rasa Sayang Hey ini menarik perhatian saya untuk diperkatakan dan diberi kritikan sanjungan. Lagu kanak-kanak Rasa Sayang Hey ini merupakan sebuah lagu yang ringkas dan mudah tetapi syarat dengan mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, lirik lagu ini sesuai untuk didengari oleh kanak-kanak disebabkan dalam lirik ini yang mempunyai pengajaran. Yang pertama, untuk kita merendah diri dan menerima teguran daripada orang lain. Sebagai contoh, lirik di sebelah, liriknya ialah saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Di sini kalau kita seorang yang baru belajar ataupun masih lagi amatur, kita mestilah merendah diri dan berfikiran terbuka untuk menerima teguran daripada orang yang lebih mahir dalam sesuatu perkara. Yang seterusnya, dalam lirik hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pengajaran di sini ialah apabila ada seseorang yang menolong kita atau berbudi pada kita, kita mestilah mengenang jasa orang tersebut dan tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit. Perkara ini dapat dikaitkan dengan akal budi masyarakat Melayu yang merendah diri dan sentiasa boleh menerima teguran daripada orang lain, serta orang yang mengenang jasa seperti bukannya seperti kacang lupakan kulit. Akhir sekali, irama dan bahasa yang digunakan dalam lagu ini sesuai untuk lapisan umur, terutamanya kanak-kanak. Lagu ini juga mudah untuk diikut dan dinyanyikan. Maksudnya, iramanya merdu dan mudah untuk dinyanyikan. Bahasanya juga baik, tiada bahasa kesat dan ia boleh mendidik murid-murid dalam kesantunan bahasa. Seterusnya ialah kritikan penganalisisan terhadap lagu Rasa Sayang Hey. Kritikan penganalisisan ini merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Terdapat satu perkara yang dapat dianalisis daripada lagu Rasa Sayang Hey ini ialah di dalam rangkap keempat terdapat lirik seperti pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Lirik ini menjadi persoalan kepada kita, tidak kira orang dewasa ataupun kanak-kanak. Mesti ada persoalan seperti mengapakah pisang emas dan mengapakah di bawah belayar. Apakah maksud di sebalik lirik ini? Sebenarnya ada makna, iaitu pisang emas ni mempunyai kenyukannya yang tersendiri berbanding pisang-pisang lain. Buah pisang emas ni tidak masak setandan penuh tetapi masak sebiji-sebiji. Oleh itu, ia amat sesuai dijadikan bekalan dalam pelayaran kerana ia mampu bertahan lama ketika berada di atas kapal. Seterusnya, Saudari Ain. Baiklah, seterusnya adalah di sini lirik lagu Tanya Sama Pokok. Dan seterusnya ialah saya akan memaparkan simulasi bilik libur. Lagu yang dipilih bertajuk Tanya Sama Pokok. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Okey, hari ni kita nak belajar sambil menyanyi. Okey, cikgu nak semua keluarkan suara kuat-kuat. Bersemangatlah sikit okey hari ni. Okey, cikgu start. Baik, cikgu.
Lihat dalam air, nampak bayang-bayang, capai satu batu, bayang pun hilang. Lihat dalam air, nampak bayang-bayang, capai satu batu, bayang pun hilang. Okey, Kita simulasi bagi lagu puisi kanak-kanak yang dipilih. Seterusnya saya akan teruskan dengan aspek kritikan sastra yang sudah dianalisis oleh saya sendiri yang terbahagi kepada dua, iaitu kritikan teguran dan juga kritikan saranan. Yang pertama ialah kritikan teguran, iaitu berdasarkan lagu yang saya pilih, saya dapat kaitkan dengan kritikan teguran, iaitu maksud kritikan teguran itu sendiri telah menyatakan bahawa ia bersifat memberi teguran dan juga peringatan secara ikhlas. Pada awal lagu menyatakan tanya sama pokok apa sebab goyang, yang membawa maksud kita sebagai manusia perlu tanya diri sendiri mengapa melakukan sesuatu yang negatif atau lari dari landasan yang sebetulnya. Selain itu, dalam kehidupan ini, kita seharusnya sentiasa memperbaiki diri sendiri agar hidup lebih berkat dan sentiasa berada di dalam redanya. Yang kedua pula iaitu kritikan saranan. Kritikan saranan ini memberi alternatif untuk memperbaiki kekurangan. Hal ini kerana untuk memberikan pandangan yang positif kepada pembaca dan juga pengkritik. Sebagai contoh, lirik lagu Tanya Sama Angin, Apa Sebab Hujan dan Dijawab Angin, Tanyalah Awan. Di sini menunjukkan sikap masyarakat Melayu yang seringkali tidak mengakui kesalahan sendiri, malah mencari kesalahan orang lain. Seharusnya kita memperbetulkan sikap sebegitu agar tidak berlaku pertelingkahan antara satu sama lain dan menjadikan kehidupan lebih baik serta dapat menunjukkan sikap satu masyarakat itu baik dan juga sopan yang boleh dijadikan teladan dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudari Nuri. Baiklah, terima kasih saudari Ain. Seterusnya kita teruskan dengan lagu Air Pasang Dalam. Sebelum itu, kita tengok dulu simulasi lagu tersebut yang kami lakukan di dalam bilik darjah. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Jadi berdasarkan apa yang cikgu kaya kat depan ni, kamu rasa cikgu nak buat apa? Nyanyi. Okey, betul. Jadi kita nak nyanyi lagu Air Pasang Dalam. Saya nak semua bersemangat, okey? Okey, cikgu. Surat pukul 5, nyonya bangun pagi, siram pokok bunga melur tanam tepi batas, itik bertelur, ayam menetas. Air pasang dalam surat pukul 5, nyonya bangun pagi, siram pokok bunga melur tanam tepi batas, itik bertelur, ayam menetas. Cik Abel jatuh dalam parit, Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Naiklah api sampai Kuala Lumpur, jumpa adik comel tersenyum bawah dapur. Cik Babel jatuh dalam parit, Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Naik kereta api sampai Kuala Lumpur, jumpa adik comel tersenyum bawah dapur. Bagus, semangat semua hari ini. Jadi saya nak kamu salin lirik lagu Air Pasang Dalam ni dalam bulletin kamu, okey? Okey. Ini saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.
Jadi, berdasarkan video simulasi sebentar tadi, kami telah simulasikan lagu tersebut iaitu Air Pasang Dalam sebagai wahana kesantunan bahasa dan juga budaya didik hibur yang mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan di dalam kelas. Baiklah, ini pula merupakan lirik lagu Air Pasang Dalam. Kita teruskan dengan asas kritikan sastra berdasarkan lagu Air Pasang Dalam. Kritikan sastra yang pertama merupakan kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ini bermaksud satu proses yang mendekati sesuatu karya. Pendekatan moral merupakan satu kaedah mencari nilai-nilai moral dalam karya sastra dan kepentingan aspek moral ialah dengan menjadi teladan atau contoh terhadap pembaca. Contohnya, pendekatan moral sikap rajin berusaha di dalam lagu Air Pasang Dalam ini di mana pengarang menyelipkan sikap nyonya iaitu orang Cina yang rajin bangun pagi untuk menyiram pokok, menanam bunga melur serta membela ayam dan itik. Perkara ini betul-betul mencerminkan sikap orang Cina yang rajin dalam melakukan banyak perkara dalam satu masa. Selanjutnya, kita kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya di mana kita juga boleh memberi alternatif untuk membaiki kekurangan serta agar dapat mengalirkan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Misalnya, lagu Air Pasang Dalam ini membuktikan sikap orang Melayu yang suka melihat orang lain berada dalam kesusahan seperti di dalam lirik Cik Baba jatuh dalam parit, Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Perkara yang sepatutnya ditunjukkan ialah Cik Aminah perlu menolong Cik Baba yang sedang dalam kesusahan dan bukannya menganggap perkara itu sebagai satu jenaka yang lucu. Pengarang juga perlu menerapkan nilai sentiasa mengamalkan sikap bersederhana dalam tindak tanduk dan tutur kata seperti tidak ketawa secara berlebihan semasa bergurau senda di dalam puisi. Hal ini kerana budaya Melayu sangat menitikberatkan sikap budi bahasa dan sopan santun yang tinggi dalam kehidupan seharian. Justru itu tidak sopan jika seseorang itu ketawa secara berlebihan di khalayak ramai kerana aksi tersebut dapat mencerminkan peribadi seseorang yang tidak sopan. Seterusnya merupakan kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan penyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain di mana memuji karya dan pengarangnya yang menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen yang menarik. Tamsilnya, lagu Air Pasang Dalam ini menunjukkan sifat yang baik seperti amalan menyiram pokok bunga pada waktu pagi. Ini kerana tumbuh-tumbuhan akan menjadi segar dan sihat jika disiram pada sebelah pagi. Sebaliknya, jika disiram pada sebelah petang, tumbuh-tumbuhan tersebut tidak dapat menyerap sumber air dengan baik. Hal ini sesuai dengan kaedah keperluan tumbuhan seperti dalam ilmu sains tumbuhan. Oleh itu, kita perlu menyanjung perbuatan nyonya yang rajin bangun awal pada pukul 5 pagi untuk menyiram pokok semata-mata. Hakikatnya, amalan bangun awal pada waktu pagi ini juga seiring dengan ajaran Islam yang sangat menggalakkan manusia melakukan pekerjaan dan menuntut ilmu di awal pagi. Selain dikatakan bahawa seseorang itu akan murah rezeki jika melaksanakan tugas di waktu pagi, kebaikan lain juga dapat diperoleh jika bangun di awal pagi seperti banyak tugas dapat disiapkan dan diselesaikan dengan segera dan tidak tergendala. Seterusnya, dipersilakan Saudara Amir untuk membuat rumusan daripada perbincangan kami pada hari ini. Baik, itu saja perbincangan kami pada hari ini. Sesungguhnya ialah rumusan. Rumusan yang dapat dibuat ialah guru-guru mestilah bijak dalam memilih lagu kanak-kanak untuk dijadikan didik hibur. Dalam masa yang sama, murid-murid dapat mempelajari nilai murni dan pengajaran daripada lagu tersebut. Seterusnya, dalam menganalisis dan mengkritik karya sastra, kita mestilah bersikap adil dan bijaksana untuk membuat justifikasi supaya tidak mengikut emosi dan berlebih-lebihan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.